وقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Alhamdulillah, kita sambung pengajian kitab I'anatul Mutawajjihil Miskin ila Tariqil Fathi wa Tamkin. Kitab yang dikarang oleh Imam Al-Allamah Ahmad Zarruq Al-Fasi rahimahullahu ta'ala, yang membicarakan berkaitan dengan bagaimanakah kaedah-kaedah untuk kita mendapatkan keteguhan dalam perjalanan kita menuju kepada Allah, dalam perjalanan seseorang itu untuk bertaubat dan lain-lain perkara. Jadi kita lihat bagi mereka yang mempunyai kitab pada muka surat ke-36. Setelah kita menyebutkan berkaitan dengan sebab-sebab ataupun asas-asas yang mendorong seseorang itu untuk menguatkan keazamannya. Sebelum saya teruskan, saya nak minta sesiapa untuk rakam. Kalau dah rakam, Alhamdulillah. Jadi setelah kita menyebutkan mengenai akan punca-punca seseorang itu mendapat kekuatan dalam keazaman dia untuk bertaubat. Kerana kita sebutkan semalam dalam maqaman ahlil yaqin berkaitan dengan taubat dan berkaitan dengan kaitan keazaman dalam bertaubat. Dan ia juga dibicarakan oleh Al-Imam Ahmad Zarruq Al-Fasi berkaitan dengannya. Jadi jika kita kembali sedikit pada muka surat ke-35. Imam Ahmad Zarruq Al-Fasi menyatakan bahawasanya taubat itu mesti dimulai dengan tahqiqun niyyah. Tahqiqun niyyah ini ialah menguatkan niat dalam bertaubat. Dan menguatkan niat itulah memasakkan keazaman dalam bertaubat agar tidak lagi kembali kepada perkara yang telah kita tergelincir padanya. Kemudian Imam Ahmad Zarruq Al-Fasi menyebutkan wa dawa'i thabat fi hadzal azam thalathatu asya'. Dan punca-punca ataupun perkara-perkara yang menyokong ataupun menyangga seseorang itu untuk tetap untuk teguh dalam keazaman dia. Keazaman dia iaitu keazaman niat dia untuk bertaubat. Apakah dia yang kita sebutkan pada sebelum ini, iaitu jangan duduk di tempat yang boleh menyebabkan ataupun yang kamu khawatir kamu akan terjatuh ke dalam maksiat yang sama. Kemudian yang kedua, hendaklah kamu mencela diri kamu di atas perkara-perkara yang telah kamu terjerumus padanya. Dan yang ketiga, hendaklah kamu menyibukkan diri kamu daripada kamu tergelincir pada perkara-perkara yang telah pun kamu bertaubat padanya. Dan ini telah pun kita perincikan kemudian pada muka surat ke-36 yang belum lagi kita masuk, iaitu apa? Iaitu punca-punca ataupun perkara-perkara yang mendorong seseorang itu kembali kepada dosa dia. Ada 3 perkara yang mendorong seseorang terjatuh semula ke dalam dosa dia. Apakah dia? Jadi kita lihat yang pertama, ahaduha. Yang pertama, al-ghaflatu 'anil nadam aw at-tanaddum 'inda tadhkarih li'annahu yurithuka dhikruhu duna dhalika irtisama suratihi fi an-nafs hatta yajida khilsatan litamakkunihi 'inda ishtighali 'awalimil qalbi bima huwa mustaghriqun lahu kal 'ulumi wal a'mal. Apa kata Al-Imam Ahmad Zarruq mengenai punca kepada seseorang itu terjerumus kembali ke dalam dosa dia? Sebenarnya kita ini apabila disebutkan tentang dosa, kita mesti melihat dosa itu dalam segenap aspek. Tidak boleh kita melihat dosa itu hanya semata-mata orang yang berzina. Tak boleh kita lihat semata-mata orang yang apa lagi, yang merempit ke ataupun apa, tidak. Tetapi mesti kita lihat dosa itu adalah pada segenap aspek. Dalam segenap perkara, sama ada pada lisan kita, pada mata kita, pada farash kita, pada perut kita, pada pandangan penglihatan kita, kemudian pada apa lagi, pada hati kita, fikiran kita, kesemuanya itu boleh mengundang kepada kita terjerumus ke dalam dosa. Jadi apabila disebutkan berkaitan dengan dosa, kita perlu mengingati akan setiap panca indera kita, setiap anggota badan kita boleh memberi saham kepada dosa. Jadi kita lihat.
Sebab yang pertama, seseorang itu terjerumus kembali kepada dosa dia. Yang pertama ialah al-ghaflatu 'anil nadam awit tanadum 'inda tadhkarih. Iaitu seseorang itu dia lalai daripada menyesal ataupun dia tidak menyesal ketika mana dia teringat akan dosa dia. Okey. Jadi sebelum saya teruskan, perlu saya ingatkan kepada hadirin dan hadirat sekalian bahawa bab ini dia agak mendalam. Dia agak mendalam, dia agak tinggi bahasa dia. Dan mendalam. Iaitu saya terjemah dulu ya, li'annahu kerana apa? Apabila kita teringat kemudian kita boleh jatuh balik ke dalam dosa. Kerana ia akan menyebabkan kamu mengingati dosa itu tanpa kamu mencelanya ataupun menyesal dengan dosa yang kamu teringat akannya. Yang akhir sekali akan menjadikan ataupun akan memberi bekas kepada gambaran hati kamu mengenai dosa yang kamu pernah tergelincir padanya, yang ketika ini kamu teringat tentangnya. Kemudian sehinggalah dosa itu masuk secara bersembunyi di dalam hati kamu, yang akhir sekali ia akan menyebabkan hati kamu sibuk mengingati dosa tersebut sebagaimana orang yang tenggelam dalam ilmu dan juga dalam amal. Jadi pada sudut terjemahan kita dah faham dah apa dia ni. Apa Syekh Zarruq nak cakap. Jadi secara khulasah dia, ringkasan dia yang dimaksudkan oleh Imam Ahmad Zarruq ini ialah apabila seseorang yang teringat akan dosa dia, maka tak boleh dia teringat kenangan silam dia ataupun dosa yang dia pernah terjerumus padanya tanpa disertai dengan menyesal dengan perbuatan yang dia pernah tergelincir padanya. Kerana apa? Kerana jikalau dia teringat akan dosa lama dia atau dosa sebelum ini tanpa dia menyesal, ia akan mengakibatkan dosa itu memberi bekas kepada gambaran hati dia, yang akhir sekali dosa itu akan menyebabkan dia akan tenggelam dalam teringat akan dosanya itu, yang mana akhir sekali apa yang akan terjadi pada dia akan timbul satu perasaan rindu pada nak melakukan dosa itu kembali. Contoh dia macam mana? Contoh dia mudah ceritalah kan. Contoh dia ialah seseorang yang teringat akan bekas kekasih dia. Minta maaf saya sebut. Sedangkan dia dah berkahwin. Jadi apabila dia teringat akan kisah silam dia, yang sepatutnya dia tahu kisah silam itu adalah suatu dosa. Mana ada percintaan tanpa pernikahan, suatu yang berpahala, tidak ada. Okey. Jadi dia tahu itu suatu dosa. Jadi apabila dia teringat akan kisah lama dia, sedangkan dia dah ada suami misalnya, ataupun dia dah ada isteri, dia teringat, kemudian dia tidak menyesal, tidak mencela akan dosa silam dia tu. Bukan cela dia punya pasangan lama dia tu, tidak. Tapi cela akan perbuatan lama dia itu. Yang mana apabila dia tidak merasa menyesal, tidak merasa untuk mencela perbuatan lama dia itu, yang akhir sekali perbuatan lama dia itu akan membawa dia mengimbau kembali dalam fikiran dia. Hati dia akan sibuk dalam mengimbau kenangan-kenangan lama dia itu, yang mana jika dia tidak menyesal padanya atau jika tidak terbit perasaan menyesal, itu akan menerbitkan apa? Akan menerbitkan perasaan rindu terhadap dosa yang pernah dia lakukan sebelum ini. Dan apakah ia boleh mendorong seseorang untuk memasukkan dia, menjadikan dia melakukan dosa yang lama itu? Jawapannya iya. Jika ada peluang, maka ia akan terjerumus kepada dosa lamanya. Maka kita kiaskan dalam setiap perkara.
Kita kiaskan dalam setiap perkara, jikalau kita tidak menyesal atas perbuatan itu, maka kita dosa itu akan bermain di fikiran kita yang akhir sekali kita akan berjinak-jinak dengan ia tanpa kita mencela dia, mencela perbuatan dosa tersebut, yang akhir sekali kita akan terjerumus padanya. Okey, sebelum saya teruskan untuk nombor 2. Untuk yang kedua, saya sebelum saya teruskan, saya nak tanya, faham ke tak faham? Untuk poin nombor 1, ataupun nak saya terangkan lagi sekali. Okey, kalau faham, alhamdulillah. Kalau ada yang mungkin kurang faham, boleh maklumkan. Sekarang kita lihat yang kedua. Okey, untuk soalan kita buka sekejap lagi ya. Kalau buka soalan nanti tak sempat masuk maqamat. Tapi tak apa, tanya dulu soalan. Yang kedua, al-musamahatu bi'a'arati at-tarfi li mahallihi aw sababihi aw waqtihi walau fi lahzah wa in kanat 'ala wajhin min al-i'tibar illa ma'a takrar an-nadam wa tahqiq al-anafah wa huwa atammu min an-nadam li'anna hadith al-'adawah qad yuthiru riqqatan wa halawatan la siyama ma'a tajaddudi mahall al-adha wa huwa nafsul fi'l. Okey. Yang kedua ialah apabila seseorang itu membuka ruang ataupun mengambil ringan. Untuk apa? Mengambil ringan dalam apa disebut ni? Mengambil ringan dengan duduk ataupun melakukan. Okay. Duduk apa? Iaitu mengambil ringan dalam dia duduk pada tempat yang pernah dia lakukan dosa. Ataupun dia melakukan sebab-sebab yang pernah dia melakukan sebab tu akhirnya dia terjatuh. Okey. Ataupun dia duduk pada waktu-waktu yang disebutkan oleh pengarang yang boleh membawa dia kepada maksiat. Walau fi lahzah, kata pengarang, iaitu walaupun seketika. Walaupun seketika, jikalau kamu lakukan apa yang menjadi punca kepada kamu terjerumus kepada maksiat, maka kamu akan terjatuh padanya. Contohnya macam mana? Contohnya apabila seseorang, bukan semua orang mampu mengawal mata dia. Jadi apabila seseorang dilemahkan oleh syaitan dengan dia melepaskan pandangannya pada pandangan-pandangan yang boleh membangkitkan syahwat. Apa sahaja pandangan yang boleh membangkitkan syahwat, maka jikalau katakan mata dia itu menjadi punca kepada dia melakukan maksiat, jikalau dia melihat sesuatu yang boleh mendorong diri dia melakukan maksiat, kemudian bertaubat. Kemudian selepas dia bertaubat, dia membuat benda yang sama, iaitu membuat sesuatu sabab yang mendorong dia suatu ketika dahulu untuk melakukan maksiat. Jadi jikalau pada hari ini setelah dia bertaubat, dia melakukan perkara yang sama juga, boleh ataupun tidak, ada kemungkinan ataupun tidak dia terjerumus kembali kepada maksiat yang pernah dia lakukan dengan sabab yang sama. Jawapannya ya. Jadi kerana itu kita pada hari ini jikalau bertaubat, mesti kita kena ingat, jangan lakukan apa-apa sahaja sabab ataupun apa-apa sahaja tempat. Jangan pergi ke tempat ataupun jangan buat apa-apa sebab yang boleh mengundang kepada
perkara yang pernah kita lakukan daripada maksiat kepada Allah. Kita pada hari ini, kalaulah katakan minta maaf saya sebut, kita pernah suatu ketika dahulu ada kekasih contohnya. Jadi jangan kita lagi pada hari ini, jangan kita ada hubungan dengan dia walaupun di media sosial. Jangan ada. Sebab apa? Sebab ia akan membawa ataupun ia akan menjadi sebab kepada kita kembali semula kepada maksiat yang pernah kita lakukan. Dia akan menyebabkan kita, dia akan membuahkan suatu perasaan rindu kepada kita disebabkan kita melakukan sebab dia. Apakah sebab dia? Iaitu dengan mempunyai hubungan. Walaupun mungkin tidak rancak dalam perhubungan mesej ataupun apa, tetapi cukuplah dengan ada hubungan di antara follower dan apa, kita follow dan dia follow kita contohnya. Okey. Jadi kalau katakan cukup dengan itu sahaja, sebenarnya dia akan boleh mengundang kepada kita terjerumus kembali kepada maksiat yang pernah kita lakukan. Jadi begitu juga kalau contoh kita melakukan perkara ataupun dosa bersendirian. Disebabkan kita bersendirian, kita lakukan dosa contohnya. Jangan kita bersendirian. Yang mana ia ada kaitan dengan cara untuk kita menguatkan azam, iaitu lari daripada tempat yang boleh menjerumuskan kita ke dalam maksiat. Dan punca kita boleh terjerumus. Punca yang kedua yang boleh kita kembali semula kepada dosa adalah kerana apa? Adalah kerana apabila kita mendatangi sebab yang membawa kita kepada dosa, ataupun kita melakukan ataupun kita mendatangi sesuatu tempat yang juga membawa kita kepada maksiat. Nasallallahu alaihi wasallam. Walaupun kata Syekh Zarruq, walaupun sementara, walaupun sekejap, ia akan juga boleh membawa kita kepada sesuatu yang membinasakan agama kita. Yang mana kata Syekh Zarruq, kecuali kalau katakan kamu datang kepada suatu tempat itu yang pernah kamu tergelincir padanya, kamu sertai dengan apa? Dengan menyesal. Kamu menyesal dan apa kata Syekh Zarruq, wa tahqiqul anafah. Dan kamu menguatkan celaan diri kamu terhadap perbuatan yang kamu lakukan. Menyesal dan kamu mencela akan perbuatan kamu apabila kamu datang kepada satu sebab yang dahulunya kamu terjerumus padanya, ataupun kamu datang ke satu tempat yang membawa kamu kepada dosa. Jadi jikalau kamu ada pada tempat itu, maka hendaklah kamu sertainya dengan apa? Dengan menyesal dan juga mencela diri. Kerana kedua ini akan membantu kamu dalam melawan hawa nafsu kamu. Jadi kita pada hari ini, jikalau katakan media sosial pada hari ini menyebabkan kita lemah, maka cara untuk menguatkan hati adalah dengan memadamkan sementara. Memadamkan sementara sebab yang boleh melemahkan hati kita iaitu social media. Bukan memadamkan handphone, tidak. Tetapi memadamkan social media kita, akaun kita. Bukan delete. Tetapi mungkin deactivate ataupun kita padam dulu kita punya application tu. Sementara. Apa sebabnya? Kerana kita tahu bahawa memperbanyakkan pandangan tanpa perlu bergaul di luar rumah kita, cukup dengan memperbanyakkan pandangan dalam social media akan melemahkan hati kita. Yang mana apabila hati lemah, kemudian kita dirasuki oleh syaitan dan juga hawa nafsu dalam membangkitkan syahwat yang membawa kepada kejahatan, maka kita akan terjatuh kepada dosa yang pernah kita lakukan. Jadi kita pada hari ini tentu tertanya, bagaimana kita ni bila dah bertaubat jatuh kembali. Bila dah bertaubat kembali jatuh. Apa sebab dia? Sebab dia adalah apabila kita tidak melakukan perkara-perkara yang boleh menguatkan taubat kita. Yang kedua adalah kerana kita tidak mengelakkan diri kita daripada punca-punca seseorang itu kembali kepada dosa yang pernah dia lakukan. Apabila kita nak merawat sesuatu penyakit, kita kena mencari punca dia. Jika tidak, ia tidak akan menyelesaikan penyakit kita. Seseorang yang sakit kepala, dia tidak menyelesaikan apakah punca dia sakit kepala. Boleh jadi dia sakit kepala disebabkan perut dia. Boleh jadi ataupun tidak? Jawapannya ya. Apabila perut seseorang kosong, contohnya, boleh jadi menyebabkan dia sakit kepala. Jadi jikalau dia tak merawat punca kepada penyakit dia itu, apakah dia akan sembuh? Jawapannya tidak.
Dia sakit kepala, dia tidur. Apakah akan sembuh? Tidak. Kerana apa? Kerana yang sakit tu ialah perut dia. Kerana dia tak makan. Contohnya. Jadi cara dia apa? Cara dia makanlah. Ubat dia makan. Makan ya, lepas tu makanlah ubat untuk buang angin contohnya. Okey. Jadi itu adalah bagaimana cara untuk menyembuhkan suatu penyakit adalah dengan kita mencari punca penyakit tersebut. Okey. Jadi begitu juga. Apakah punca kepada seseorang itu kembali kepada maksiat yang pernah dia lakukan adalah dengan cara mengelakkan diri daripada mendatangi sesuatu tempat ataupun melakukan satu waktu ataupun mendatangi sebab-sebab yang mendorong kita melakukan maksiat yang pernah kita datangi sebab itu, yang pernah kita datangi tempat itu dan pernah kita lakukan waktu itu. Okey? Jadi semua itu akan membawa kita kepada maksiat jikalau kita mendatanginya. Jika kita pada hari ini, tentu kita tertanya-tanya. Sebelum ini kita berfikir, aku terlalu cenderung kepada kebaikan. Aku terlalu sukakan akan majlis ilmu. Tapi ada kalanya aku sendiri terjerumus ke dalam dosa. Jika kita tertanya demikian, kemudian kita akan tertanya, tapi kenapa? Kenapa Allah biarkan aku yang macam ini? Jawapan dia adalah kerana apabila kita duduk pada satu tempat yang boleh membawa kita, mendorong kita kepada kemaksiatan. Contoh dia macam mana? Contoh yang lain. Contohnya ialah apabila seseorang yang misalnya dia dahulunya orang yang hisap dadah contohnya. Jadi jikalau dia nak mendapat kekuatan dalam bertaubat untuk tidak lagi hisap dadah, cara dia macam mana? Cara dia ialah dengan dia melarikan diri dia, meminggirkan diri dia daripada tempat-tempat yang membawa dia kepada keinginan untuk hisap dadah. Kemudian yang kedua ialah jangan dia duduk pada satu-satu waktu ataupun satu-satu tempat yang padanya itu terdapat kawan-kawan dia, kawan-kawan lama dia yang suka mengajak kepada kejahatan lama dia, iaitu hisap dadah. Jadi jikalau dia tidak duduk atau tidak mendatangi sebabnya, maka dia tidak akan teringin untuk hisap dadah contohnya. Okey, kerana apa? Kerana dia tidak mendatangi sebab. Kita melihat pada ini orang yang telah masuk penjara contohnya disebabkan hisap dadah. Bila dia dah keluar, apakah dia akan hisap dadah? Belum lagi. Tetapi jika dia kembali kepada kawan dia, dia datang sebab. Dia mendatangi sebab yang membawa dia ke suatu ketika dahulu untuk hisap dadah contohnya. Okey, dia pergi mendatangi sebab, kemudian dia pasti akan terjatuh. Dia pasti akan terjatuh. Pasti dan pasti. Itu tidak ada keraguan padanya. Sebab apa? Sebab kalau dahulu pun dia mendatangi sebab yang menyebabkan dia hisap dadah, maka pada hari ini pun apa bezanya? Jikalau dia mendatangi sebab tanpa disertai dengan perasaan menyesal dan tanpa disertai dengan perasaan mencemuh perbuatan tersebut. Kalau contoh dia datang dengan kawan-kawan dia. Dia kata aku dah menyesal dan aku sangat benci dengan dadah. Kawan dia bagi dadah, dia campak balik dadah tu dekat muka kawan dia. Itu tak apa kata Syekh Zarruq. Syekh Zarruq kata itu tak apa. Dan begitu juga kalau katakan hisap dadah saya tak buat. Okey, alhamdulillah. Allah pelihara kita, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah pelihara kita dan keturunan kita. Tetapi ada dosa yang lain yang juga dosa besar, tapi pada hari ini dia dianggap sebagai dosa yang ringan. Iaitu apa? Seperti mengumpatlah contohnya. Okey? Mengumpat. Suatu perkara yang menjadi makanan bagi setiap kebanyakan manusia pada hari ini, yang mana menganggap bahawa dosa merempit lebih besar daripada dosa mengumpat. Dosa hisap dadah lebih besar daripada dosa mengumpat. Tapi pada hakikatnya mengumpat lebih besar dosa dia daripada merempit. Lebih besar dosa dia daripada hisap dadah. Apa sebabnya? Sebab dia ialah dosa yang kita sebutkan tadi ini adalah dilakukan sendirian. Dia dengan Tuhan je. Dosa mengumpat, kita berurusan dengan orang. Okey? Kita berurusan dengan hamba Allah. Jadi jikalau kita tak nak terjerumus kembali kepada dosa mengumpat contohnya. Jadi apa kita buat? Jangan jumpa orang yang boleh membawa kita mengumpat. Jangan kita duduk dalam satu perkumpulan yang boleh mendorong kita kepada mengumpat.
Jangan kita lakukan apa-apa sabab yang membawa kita kepada mengumpat. Apakah sabab kepada mengumpat? Iaitu perkumpulan. Sebab kepada mengumpat ialah apabila berhimpunnya di antara dua orang. Jika pada hari ini, jika suatu ketika dahulu, makcik-makcik bawang berhimpun ketika di waktu petang. Tapi pada hari ini tidak. Mereka akan berhimpun di grup-grup WhatsApp. Ataupun di WhatsApp lah contohnya. Di grup-grup WhatsApp ataupun secara personal, mengumpat di antara satu sama lain. Jadi di sini juga membawa kepada apa? Membawa menjadi sebab yang membawa kepada seseorang itu melakukan dosa yang pernah dilakukan sebelum ini. Kemudian nombor 3, al-thiqatu bin nafs fi azmiha wa husnul dhann biha fi haliha wa muraja'atu mahallis sabab li ikhtibariha walau bi ikhbari dhalika 'ala al-bal duna ta'ammul fa innahu bi mutabati rashashil ma'i lin-nar al-khamidah la yaziduha illa ishti'alan. Okey, apa kata di sini ni? Pening dah baca bahasa Arab ni. Saya pun pening juga. Tapi tak adalah, gurau aja. Iaitu athiqatu bin nafs fi azmiha, iaitu seseorang yang menyangka, dia menyangka ataupun dia bersangka baik dengan diri dia dalam dalam berazam untuk bertaubat. Dengar dulu, kalau tak faham dengar dulu. Athiqah ini sebenarnya, athiqah ni makna dia ialah membenarkan. Athiqah ni membenarkan. Athiqah bin nafs, membenarkan diri dia. Okey, dalam berazam. Dengar dulu ya, tak faham tak apa. Wa husnu dhann biha fi haliha, dan bersangka baik. Pertama membenarkan, kedua bersangka baik. Yang ketiga, wa muraja'atu mahallis sabab li ikhtibariha. Dengar. Yang kemudian apa dia buat? Kemudian dia kembali kepada melakukan sebab yang membawa dia kepada dosa. Untuk apa? Untuk menguji diri dia. Konon dia kuat. Konon dia dah rasa dia dah cukup hebat. Dia dah ada kekuatan dalam nak melawan nafsu dia, melawan diri dia yang pada sebelum ini kononnya dia ada kekuatan, dia ada zikir, dia ada itu dan ini yang boleh membawa dia kuat melawan tuntutan nafsu ammarah dia, yang mana kalaupun dia mendatangi sebab itu dia tak akan terjatuh. Yang mana kata Syekh Zarruq, iaitu apa? Iaitu jikalau seseorang itu mendatangi sebab ini, yang mana dia menyangka bahawa diri dia kuat, tapi pada hakikatnya itu akan memberi kemudaratan kepada dia. Okey? Yang mana kata Syekh Zarruq, فَإِنَّهُ بِمَثَابَةِ رَشَّاشِ الْمَاءِ لِلنَّارِ الْخَامِدَةِ. Yang mana dia zahirnya dia ibarat memercikkan air pada api. Dalam percikan api itu pada hakikatnya tidak akan memadamkan api. Tetapi dia menyangka dengan percikan air boleh memadamkan api. Api ini makna dia apa? Api ini adalah tuntutan hawa nafsu kita. Tuntutan syahwat kita yang membawa kepada kejahatan. Jadi apabila seseorang yang melakukan perkara ini, kononnya nak menguji diri dia, dia ada perbezaan dengan kedua. Perbezaan nombor 3 ini ialah dia datang kepada sebab yang membawa dia kepada maksiat suatu ketika dahulu, tapi yang pada kali ini dia kononnya percaya diri dia bahawa diri dia kuat dalam melawan tuntutan kejahatan nafsu dia, yang mana dia boleh lawan. Dia tak akan terjatuh punya. Macam itulah lebih kurang. Jadi itulah sebab yang ketiga kenapa seseorang itu boleh terjerumus kembali kepada dosa dia, adalah dengan kerana dia merasakan bahawa dia kuat, dia merasakan bahawa dia mempunyai kemampuan dalam melawan perkara-perkara yang membawa dia, mendorong dia kepada kemaksiatan. Kemudian
La ya'manuha illa ghabib. Yang mana sepatutnya seseorang tidak akan merasa aman dengan diri dia kecuali orang yang bodoh. Orang yang bodoh, dia akan merasa aman dengan diri dia. Ya, itu ya, aku kuat, aku kuat. Apa perkara yang boleh membawa kita kepada dosa pada hari ini? Contohnya apa dia? TikTok contohnya. Okay? Contohlah TikTok, banyak perkara yang mengarut. Misalnya, TikTok membawa mata kita melihat perkara-perkara maksiat. Contoh. Ini contoh ya, contoh. Kalau katakan TikTok membawa kita kepada perkara maksiat, dah jangan kita ada TikTok. Kerana ia akan melemahkan hati. Kemudian, punca kepada kita jatuh kembali kalau kita tertanya-tanya. Punca kita jatuh kembali ada kerana apa? Kerana bila kita dah hilang, dah tutup sekejap TikTok kita, kemudian kita merasa, aku dah kuat dah. Diri aku dah bagus. Kemudian kita pergi mendatangi semua benda. Sebab-sebab yang boleh menyebabkan kita terjerumus padanya. Iaitu TikTok kita lah. Iaitu TikTok kita. Itu contoh ya. Contoh. Jadi kita pada minggu yang lalu kita pernah memberi saranan kepada sebahagian daripada ahbab kita, iaitu bagaimana cara ingin menguatkan hati. Bagaimana cara ingin meneguhkan hati daripada terjerumus ke dalam lembah dosa. Caranya ialah kita mesti membuang segala medium, segala asbab yang membawa kita kepada kelemahan dan kerapuhan hati. Apabila hati rapuh, itulah menyebabkan kita terjatuh ke dalam maksiat. Dan kita pada hari ini, apakah yang menyebabkan lemah dan rapuhnya hati kita adalah kerana social media. Kerana ia menyebabkan fikiran kita disibukkan dengan apa yang kita baca dan lihat. Dan mata kita akan melemahkan hati terhadap apa yang kita lihat. Itu adalah suatu perkara yang realiti berlaku pada hari ini. Kalau kita nak menguji keberkesanan apa yang kita ucapkan pada ketika ini, iaitu kita cuba tutup sekejap social media kita. Bukan deactivate, tapi kita padam sekejap kita punya application kita. Kemudian kita letakkan dalam tempoh waktu mungkin 24 jam misalnya. Okey. Yang dengannya jangan pula kita dah tutup social media, kita main game pula, jangan. Ataupun kita pergi tengok movie pula, jangan. Samalah cerita dia. Tapi kita tutup sekejap social media mungkin dalam tempoh 24 jam kalau kita mampu. Kemudian apa kita kena buat? Kita kena sentiasa berusaha menjaga pada setiap kerlipan mata dan hembusan nafas kita dalam berzikir la ilaha illallah. Kita berzikir la ilaha illallah pada setiap masa atau kebanyakan waktu kita dengan kita tidak main social media kita. Terasa nak main, jangan main. Sebab kita dah delete. Jangan download. Biar aja. Jadi waktu yang kosong tu kita berzikir. Kita ingat akan Allah. Kita cuba buat uji kaji benda ni selama 24 jam. Pada pukul 9.13 pagi esok, kita bagi tahu apa sebab kita. Apa hasil daripada kita punya uji kaji kita. Daripada pembelajaran kita pada hari ini. Kerana apa kaitan dengan kita belajar? Kaitan dia ialah kita pada hari ini kita melihat kelemahan kita pada hari ini adalah social media. Kita banyak buang masa pada social media. Yang mana waktu, umur itu merupakan modal bagi setiap orang. Kita pada hari ini bercucuk tanam ataupun tidak untuk menuai hasil di akhirat, kita bercucuk tanam. Apakah modal untuk kita bercucuk tanam? Iaitu dengan umur kita. Jadi jika umur kita, modal kita dibazirkan pada tempat lain, macam mana kita nak berniaga? Tak ada modal nak berniaga. Tak ada modal untuk menanam. Bila tak ada sesuatu yang untuk menanam usaha kita, apakah yang kita akan tuai pada esok hari? Jadi tidak ada. Jadi cuba kita melakukan uji kaji. Bermula daripada ketika ini, kita cuba buang dulu social media kita. Jangan pedulikan apa yang berlaku di luar sana. Jangan peduli. Apa pun yang berlaku, kita ingat dalam fikiran kita, semua itu telah termaktub dalam takdir Allah. Tidak berubah. Jangan fikir tentang politik, jangan fikir tentang artis dan lain-lain, tak payah fikir. Politik, kalau contoh orang yang berminat dengan politik misalnya, jangan fikir kerajaan jatuh ke, terjatuh ke, ini. Semua itu telah berada dalam ilmu Allah. Jika terjatuh, dia akan terjatuh. Jika tidak akan terjatuh walaupun sekalian manusia berkumpul untuk menjatuhkan dia. Kalau sekalian manusia
Tidak berkumpul pun, kalau Allah takdirkan ia jatuh, dia akan jatuh. Okey, kerana takdir itu telah pun ditetapkan oleh Allah dalam ilmunya yang qadim, yang tidak akan pernah berubah. Okey, jadi kenapa kita nak pening-pening fikir? Kenapa kita nak pusing fikir, nak ambil tahu itu dan ini? Tak perlu. Jadi kita cuba bebaskan fikiran kita daripada menyebutkan diri dengan sesuatu yang tidak ada kaitan atau kurang manfaat untuk agama kita. Kita cuba fokus pada diri kita. Kita bagi tempoh waktu untuk uji kaji kita, untuk uji kaji pertama kita dalam tempoh 24 jam. 24 jam, pukul 9.16 pada ketika ini, pukul 9.16 pada esok hari kita lihat. Jikalau kita mampu mengawal diri kita dengan pada setiap kerlipan mata dan hembusan nafas kita berzikir kepada Allah, pada duduk kita, pada berjalan kita, pada baring kita, pada melakukan apa-apa kerja di rumah kita ataupun di mana-mana sahaja, kita cuba berzikir la ilaha illallah. Kenapa la ilaha illallah? Adalah kerana Nabi menyatakan dalam sebuah riwayat bahawasanya iman itu akan lemah seumpama pakaian yang akan lusuh. Jadi hendaklah kamu memperbaharui iman itu dengan la ilaha illallah. Jadi macam mana kita nak perbaharui iman kita, nak menguatkan diri kita, adalah dengan cuba kita berzikir la ilaha illallah pada hampir-hampir setiap kebanyakan waktu kita. Kalau mungkin setiap 24 jam tidak akan mungkin. Sebab kita tidur, mata kita pejam, hati kita pun pejam. Kita manusia biasa. Okey? Tapi pada kebanyakan waktu, cuba kita lakukan apa yang kita sarankan daripada pengajian kita pada hari ini. Kemudian kita lihat sedikit pada muka surat sebelah. Sebelum masuk ke sebelah. وَلَا يَحْذَرُهَا إِلَّا عَاقِلٌ ذَكِي فَعْلَمْ ذَلِكَ. Tadi, Syekh Zarruq menyatakan, orang yang pergi percaya diri dia, pergi percaya nafsu dia itu, konon nafsu dia kuat dalam nak menguji kaji bila dia mendatangi sebab kepada maksiat, itu adalah orang yang bodoh. Orang yang bijak ialah orang yang menjauhi sebab dia. Itu adalah orang yang bijak, kata Syekh Zarruq. Fa'alam dhalik. Hendaklah kalian memahaminya. Jadi pada perkara ini, kita perlu tahu juga, kalau dahulunya, minta maaf saya sebut perkara ini ya, sebab perkara ini ada kemungkinan, ada kaitan dengan kita atau sebahagian kita. Kalau dahulunya kita pernah ada kekasih. Bila kita dah berkahwin, jangan ada sekelumit pun hubungan dengan orang luar. Dengan kekasih lama kita. Walaupun sedikit. Jangan ada. Okey, sebab apa? Kalau kita kata, tak, aku setia. Itu kita kata. Tapi apa kata Imam Sufi, apa kata Imam Zarruq Al-Fasi? Iaitu kita mendatangi sabab, ia akan membawa kita semula. Okey? Jadi kita lihat sebahagian punca-punca perceraian di luar sana adalah kerana apa? Adalah kerana apabila tidak dikawal hubungan dengan kekasih lama. Bermula dengan perkenalan, kononnya tidak ada apa-apa kononnya, akhir sekali akan membuahkan perasaan rindu. Yang akhir sekali akan menjerumuskan seseorang ke dalam perceraian wal'iyadzubillah. Kita lihat muka surat 37. Wa qad qala al-Junaid rahimahullahu ta'ala, la tarkan ila nafsik wa in damat ta'atuha laka fi ta'ati rabbik. Wa anshadu fi dhalik. Okey. Apa kata Junaid Al-Baghdadi? Junaid Al-Baghdadi menyatakan berkaitan ataupun kesinambungan daripada apa yang disebutkan oleh Syekh Zarruq Al-Fasi. Beliau menyatakan insya-Allah kita sambung perkataan beliau pada minggu hadapan jika diberi keizinan oleh Allah. Jadi saya tengok sikit soalan tadi ya. Tapi macam mana agar tak, okey. Siapa ni? Rin Al-Qadri. Faham Ustaz, tapi macam mana agar tak teringat dia sedangkan kadang-kadang ingatan tu tiba-tiba muncul. Okey. Jadi kerana itu, Syekh Zarruq menyatakan, apabila seseorang teringat akan sesuatu dosa lama dia itu, dia mesti sertai dengan menyesal. Itu dia. Jangan kita teringat, tapi kita layan dia. Kita tak iringi dia dengan perasaan menyesal. Lebih baik kita apabila teringat, kita menyesal dan mencemuh perbuatan itu. Kita teringat, dulu ni kita pernah mengumpat. Kita menyesal dengan perbuatan itu dan kita benci dengan perbuatan. Okey, itu cara untuk melawan apabila ia muncul dalam fikiran kita. Dalam kita menuntut ilmu ini, Allah dah bagi kita faham, tapi kemudian kita diuji kembali dengan syariat. Contoh kita susah nak cukupkan solat 5 waktu.
Sedangkan kita dah tahu akibat dari perbuatan itu. Tapi kita masih struggle untuk cukupkan solat seharian, berperang dengan diri. Kenapa berlaku macam tu? Okay. Kenapa berlaku untuk solat dia? Kalau ikutkan, kalau contoh apabila kita ni dah tadi menuntut ilmu, dah belajar, tapi kita tetap lalai dalam solat kita. Jadi di sana kita perlu kembali kepada asas dalam setiap perkara. Apakah asas dalam setiap perkara yang disebutkan oleh baginda Nabi dalam sebuah hadis yang sahih, iaitu baginda bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu adalah bergantung kepada niat. Barang siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah untuk Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang berhijrah kerana untuk menikah atau untuk wanita, maka hijrahnya adalah atas apa yang dia niatkan. Jadi apa makna dengan jawapan yang kita nak sebut di sini? Iaitu, jikalau kita menuntut ilmu adalah untuk mengamalkannya, maka Allah akan beri taufik kepada kita untuk beramal dengan ilmu tersebut. Iaitu dengan taat kepada dia. Jadi jika kita menuntut ilmu tanpa keikhlasan, itulah punca kepada kita meninggalkan perkara-perkara yang wajib dan kemungkinan kita melakukan perkara yang diharamkan Allah. Kalau orang itu ulang-ulang perkara yang kita tak suka, ahli keluarga, perangai dia tak berubah, kita pun ulang-ulang bicara tentang dia, dah tak nak cakap tapi dia ulang-ulang lagi, jadi automatik kita cakap pasal dia. Macam mana nak buat? Terima kasih. Jawapan dia ialah kita pergi daripada keadaan tersebut. Kalau dia ucapkan macam tu, kita jangan jawab. Ataupun kita pergi daripada tempat kejadian. Yang mana Nabi menyatakan bahawa sebaik-baik kalian ialah orang yang meninggalkan pertengkaran sekalipun dia berada dalam kebenaran. Walaupun dia berada dalam kebenaran, tapi dia tinggalkan pertengkaran. Kerana dia tahu pertengkaran itu tidak akan menghasilkan di penghujung dia menghasilkan kebaikan. Takkan ada pertengkaran di akhir sekali kebaikan. Tidak ada. Jadi dia tahu akan perkara itu, maka dia tinggalkan. Itu sahaja cara dia. Sebab apabila seseorang itu marah ataupun bertengkar dengan kita, ia seumpama api. Jika kita balas dengan api, maka api dengan api akan bertambah marah. Jadi caranya kita diam. Kalau kita tak pergi daripada kejadian itu, kita diam. Kita senyapkan diri. Kita telanlah api itu dalam mungkin 5 minit dan ia akan membawa ketenangan dalam tempoh 5 hari atau 5 bulan dan lama-lama. Tapi kalau kita lawan api dengan api, boleh jadi kemarahan kita 5 minit itu akan menyebabkan terputusnya silaturahim mungkin 5 hari, mungkin 5 bulan, mungkin 5 tahun. Kenapa zikir la ilaha illallah? Adalah kerana yang kita sebutkan berdasarkan hadis tadi, iaitu Nabi menyatakan bahawasanya iman itu seumpama pakaian. Dan ia lama kelamaan dia akan lusuh. Dia akan lusuh pakaian. Yang mana hendaklah kalian memperbaharui iman itu dengan la ilaha illallah. Okey? Jadi bila kita yang pernah belajar tauhid, kita kenalah tingkatkan kualiti zikir la ilaha illallah kita. Bukan semata-mata tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Tetapi kita hadirkan dalam hati kita bahawasanya la ilaha illallah ini, iaitu tidak ada sesuatu kekuatan yang boleh menandingi kekuatan Allah. Tidak ada satu kesempurnaan yang boleh menandingi kesempurnaan Allah. Tidak ada sesuatu yang tidak bergantung kepada Allah. Dan setiap segala sesuatu itu akan bergantung kepada Allah. Jadi kita pilihlah dekat makna mana yang untuk menghadirkan hati kita apabila kita menyebutkan la ilaha illallah. Ataupun apabila kita berzikir la ilaha illallah, kita elakkan daripada berfikir selain daripada apa yang kita zikirkan pada lisan kita. Itu cara untuk menguatkan hati jikalau kita nak memperbaiki diri. Hada wallahu a'lam. Saya rasa dah tak sempatlah nak sambung kitab Maqamat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.